Tuan-tuan, kawan yang baik bukan kawan yang boleh kita pinjam duit, bukan kawan yang boleh selalu makan minum kopi tengok TV. Itu bukan kawan yang baik. Kawan yang baik ialah kawan yang boleh kita mandikan jenazah kawan lagi bila dia mati. Kawan yang boleh sembahyang jenazah kita. Kawan yang boleh bawa masuk kita dalam kubur baca doa. Kawan yang boleh buat tahlil kemudian berzikir mendoakan kesejahteraan kita dalam kubur. Itulah kawan yang paling baik. Kita kawan yang paling baik siapa? Kita boleh pinjam duit kata, oh dia tu baik sungguh lah, no. Aku tak ada duit dia bagi pinjam, aku tak ada duit dia pinjam. Kawan tu yang hak bagi pinjam duit tu semayang pun tak. Itu bukan yang baik. Jadi tuan-tuan, bagaimana isteri ni, suami ni boleh mandi tak? Jawapannya, suami berhak memandikan mayat isterinya, boleh. Dan isteri berhak memandikan mayat suaminya, boleh mandi, no. Jadi kalau isteri kita mati, kitalah mandi jenazah isteri kita. Tapi kita kena tahulah tuan-tuan, macam mana nak mandi. Bukan macam mandi biasa, kan? Dia ada cara dia, ada kaedah dia, ada cara tertib dia, macam mana nak mandikan jenazah isteri kita. Dan nak mandi jenazah isteri kita lebih baik sebab kita tahu keaiban isteri kita. Sebab tu orang yang mandi jenazah, saya nak ulang, mestilah dia ini amanah. Jangan duk cerita keburukan orang yang dimandi. Ni mandi-mandi, dipegang-pegang, keluar-keluar kita cerita. Dulu dia ni gangster, jerekah orang punya kuat, rupanya satu kan. Tu tak boleh, no. Mencerita keaiban mayat tak boleh, kecuali tuan-tuan kita cerita tentang kebaikan dia, ataupun kita cerita ni untuk ambil iktibar orang lain, jangan sebut nama. Tu tak ada masalah. Tapi jangan sebut nama, untuk aib tuan-tuan mayat. Jadi orang yang mandi kena amanah. Sebab tu orang yang mandi jangan cakap benda yang tak elok, kan? Allahumma ighfir lahu, kalau boleh masa siram jenazah tu Allahumma ighfir lahu, kalau lelaki lah. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha, Allah. Masa kita gosok tu doa, jangan duk sebut benda tak elok. Doa. Sebab malaikat turun ketika jenazah dimandikan. Malaikat akan mengaminkan apa saja yang kita sebut. Jadi masa mandi tu Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Saya cerita tak tahu, asal 2 bulan lepas Ustaz Dusuki, ingat tak? Abang Haji cerita yang Ustaz Dusuki cerita dalam YouTube. Tak cerita no, tapi saya cerita dalam tempat yang lain. Ustaz Dusuki dia ceramah dalam YouTube, saya tengok, saya teriak kan. Sebab apa? Sebab Ustaz Dusuki ni kawan dia mati di Kelantan. Inilah kawan yang baik. Bila dia balik di Kelantan, rupanya kawan dia mati. Bila kawan dia mati, dia nak mandi jenazah kawan dia. Itu kawan yang baik, kan? Boleh mandi jenazah kita ni, kawan main pegang. Allah, kawan ni bila tahu tuan-tuan apa keburukan kita, dulu kita pernah mencuri sekali, dia tahu. Jadi dia mandi kita, dia boleh doa, ya Allah, dia ni dulu dalam hati dia jahat ni, ampun dosa dia ya Allah. Kawan tu boleh doa. Jadi Ustaz Dusuki ni bila kawan dia mati, dia balik, dia nak mandi jenazah kawan dia. Rupanya kawan dia ada 5 orang anak. 5 orang anak ni anak yang soleh. Bila sampai dekat rumah, anak 5 orang ni habaq kat Ustaz Dusuki, Ustaz, kami tahu Ustaz balik ni nak mandikan jenazah ayah kami. Ni Ustaz nak mandi jenazah kawan lah. Tapi hari ni Ustaz, ayah kami ni dia didik kami elok, anak yang soleh. Kami kalau nak, kamilah nak mandi jenazah ayah. Ustaz jangan mandi. Ustaz, maksud Ustaz kena pergi mandilah. Ustaz jangan mandikan jenazah ayah kami. Ustaz tengok apa kami buat. Kalau tak betul, Ustaz tegur. Kalau tak betul, Ustaz tegur. Jadi 5 orang ni anak ni angkat jenazah ayah, anak lelaki. Kalau jenazah ayah, anak angkat, dia angkat dengan kasih sayang bang. Kalau kita angkat orang, dia angkat sebab apa? Lepas mandi dapat duit. Macam kita semayang jenazah, 4 takbir RM4, orang Pulau Pinang, orang Kedah pun sama, Allah Akbar, Allah Akbar, lu orang duk tunggu dah, cari dapat sampul RM4. Di Johor tak ada tuan, bagus juga orang Johor. Di Selangor pun tak ada. Kita utara ya, semayang dapat duit. Sebab tu kalau tuan-tuan tertarik semayang 4 kali, banyak duit tu.
RM4, Pak Imam RM20, talqin RM20. Itu tapi dia ni anak angkat dengan kasih sayang bang. Bila angkat jenazah ayah, mereka nak letak tempat mandi, ada tempat letak. Anak tak letak ada tempat mandi. Anak 5 orang ni buat apa? Mereka lunjuk kaki. Bila lunjuk kaki, anak ni letak jenazah ayah atas riba. Inilah anak yang soleh, letak atas riba. Bila letak atas riba, anak nombor 5 ambil ayat. Juris jenazah ayah ni. Bila juris jenazah ayah, anak nombor 5 kata apa? Ya Allah, masa hidup ayah kami, ya Allah, dia mandikan kami, ya Allah. Tak pernah pun dia mungut. Hari ini kami mandikan jenazah ayah kami, ya Allah. Kau jadilah ayat yang kena jenazah ayah kami ni jatuh ke bawah. Ayat ini mengampunkan dosa ayah kami, ya Allah. Itulah anak yang soleh bang. Kita anak kita duduk di luar mandi jenazah kita pun tak. Yang duduk dalam bilik mandi tu semua angkat tangan. Amin, amin, amin. Kemudian tuan-tuan, Ustaz Dawsuki kata, saya tengok, saya mengalir air mata. Dah mandi tuan-tuan, dah elok mandi, mereka angkat jenazah ayah dengan kasih sayang. Mereka letak atas kain kapan. Bila letak atas kain kapan, makcik, abang, kakak, anak nombor 4, dia kata apa? Ya Allah, masa hidup ayah kami, ya Allah, dia bergadai bergolok, ya Allah, nak beli baju raya kat kami, ya Allah. Ayah bukan senang. Hari ini, ya Allah, kami pakaikan dia dengan kain putih ini, ya Allah. Kau ampunlah dosa ayah kami seperti mana putihnya kain kapan ini, ya Allah. InsyaAllah. Yang duduk dalam rumah tu semua amin, amin. Ini cara tuan-tuan kita ziarah jenazah. Bukan sebut benda yang tak elok. Amin, amin. Bila amin, amin, Ustaz Dawsuki kata, saya duduk dalam majlis tu, berlinang air mata saya. Kemudian dah siap kapan tuan-tuan, anak 5 orang tanggung jenazah ayah. Bila tanggung jenazah ayah, anak nombor 3, ya Allah, masa hidup ayah kami, ya Allah, dia dukung kami, ya Allah, tak pernah jemu, ya Allah. Hantar pergi sekolah sampai tingkatan 15 tahun, 18 tahun, tak pernah ayah ni merungut, aku tak mau hantar hang. Ayah tuan-tuan, saya nak tanya, ada tak kita ayah merungut hantar anak? Tak ada. Malahan tuan-tuan, kalau anak kita sakit pergi hospital, doktor kata apa? Anak kamu ni tak ada harapan untuk hidup 2 bulannya. Tiap-tiap malam ayah akan doa apa? Ya Allah, lepas semayang, anak ni, ya Allah, Engkau nak ambil nyawa dia, ya Allah. Ya Allah, aku sayang dia, ya Allah. Kau gantikan nyawa aku, ya Allah. Bagi dia hidup, ya Allah. Aku mati pun tak apa, ya Allah. Betul tak ayah? Ni tuan-tuan ayah ini sayangnya. Tapi tuan-tuan bayang, ayah kita sakit 3 bulannya. 3 bulannya pergi hospital, kita pergi hantar tuan-tuan, dialisis kata. Seminggu 2 kali. Mai bulan kedua, kita duduk atas tingkat semayang juga. Apa kita doa? Ya Allah, aku dah hantar ayah aku ni 2 bulan, ya Allah, aku tak mampulah, ya Allah. Ya Allah, kalau kau nak ambil nyawa ayah aku, ambil, ya Allah, aku redha. Ni doa bagi ayah mati cepat sebab tak tahan hantar. Ni bila dah tanggung ni, ya Allah, kami tanggung ayah kami, ya Allah, dia dukung kami, ya Allah, tak pernah jemu, ya Allah. Hari ini kami tanggung dia, ya Allah. Kau jadilah berat tanggungan ini, ya Allah, mengampunkan dosa dia sebagai seorang ayah, ya Allah. Yang duduk di luar rumah tu semua angkat tangan. Amin, amin, amin. Tuan-tuan, doa orang hidup kepada doa orang mati, Tuhan makbul bang. Tak ada tolak, tak ada hijab. Kita pergi ziarah mayat, doa pun tidak kadang. Allah, tuan-tuan. Kemudian bila dah usung sampai di masjid, mayat letak depan masjid. Anak nombor 2 jadi imam, angkat takbir, Allahu Akbar, dia baca Fatihah. Allahu Akbar, dia selawat. Allahu Akbar. Anak nombor 2 nak baca doa ini, dia sebab
Allahumma ghfir lahu. Mungkin dalam hati dia apa? Ya Allah, ampunlah dosa ayah kami ini ya Allah. Allahumma ghfir lahu warhamhu, kasihanilah dia ya Allah. Kemudian Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna. Dah habis, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian baca doa. Ketika anak tu baca Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azzib hadzal mayit, anak ni dia translate dalam bahasa Melayu. Ya Allah, janganlah kau seksa ayah kami ya Allah di alam barzah ya Allah. Ampun dosa dia ya Allah. Yang duduk dalam majlis semayang jenazah semua menangis tuan-tuan. Semua teriak. Semua pakai kesat air mata, termasuk Ustaz Dusuki. Saya tengok dia ceramah, saya bawa kereta, air mata saya mengalir. Teriak tuan-tuan. Isteri saya duduk sebelah, dia kata, awak abang duduk teriak. Saya kata, hang tak teriak, bah tu hang tengok. Dia pun tengok satu-satu, tengok-tengok, dia pun teriak juga. Dia kata, lebih kurang aku teriak. Akhirnya macam mana tuan-tuan? Bila mayat itu dibawa ke kubur, 5 orang anak ni pegang jenazah ayah. Wak turun tuan-tuan. Bila wak turun, anak nombor 1, Allahumma anta rabbahu wa anta khalaqtahu wa anta hadaitahu lil Islam wa anta qabatta ruhahu wa anta a'lamu sirran wa ala niyatahu. Allahumma faghfir lana wa lahu ya Allah. Apa doa dah? Ya Allah, ampunlah dosa kami dan dosa ayah kami ini ya Allah. Sambil waktu turun tu, ini anak yang soleh. Kita jenazah ayah kita mati, kita tak tengok pun tuan-tuan. Orang lain waktu turun doa pun tak baca bang. Doa anak kepada doa kepada ayah mustajab tuan-tuan. Kan disebut idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Di antara apa tuan-tuan? Waladun salihun yad'u lah. Anak yang doa. Ni anak pegang ni doa ni. Takkan ayah nak kena azab bang? Anak ni, anak. Woi anak oi. Pegang. Bila dah siap, mereka pusing jenazah ayah. Anak nombor 1 buat kumpulan tanah. Ambil ketui tanah yang pertama, letaklah supaya mayat itu akan mengiring belah kiblat. Bila letak depan muka anak nombor 1, ya minha khalaqnakum. Dalam doa dia, ya Allah, daripada tanah inilah ayah kami dijadikan. InsyaAllah. Ambil lagi seketui tanah, letak dekat belakang. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah inilah ayah kami kembali ya Allah. Kemudian ambil seketui lagi, letak dekat tulang sulubi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah inilah ayah kami akan dihidupkan semula. Yang duduk atas kubur tu amin, amin bang. Inilah sahabat yang baik, semua amin. Dah siap, mereka tutup jenazah, buat turun tanah. Bila buat turun tanah, anak nombor 1 baca talqin. Katalah nama Abdullah. Ya Abdullah ibnu Harun, dia kata, ini ayah kami ya Allah. Masa hidup dia ya Allah, dia tak pernah tinggal solat ya Allah. Dia selalu datang masjid ya Allah. Dia ayah yang soleh, mendidik kami anak-anak yang soleh ya Allah. Ya Allah, dia tinggalkan bukti di dunia ini ya Allah, iaitu anak yang soleh. Anak yang soleh itu kami 5 orang ya Allah. Ya Allah, melalui tangan anak ini, ampunlah dosa ayah kami yang dalam kubur ni ya Allah. Yang duduk atas kubur tu amin, amin tuan-tuan. Menangis semua. Lalu 5 orang anak ini berpeluk di atas kubur. Bila berpeluk, semua yang duduk atas kubur teriak. Bang, inilah hebatnya seorang anak. Alhamdulillah, saya tengok video tu, saya menangis tuan-tuan. Ini kalaulah seorang suami boleh mandi jenazah isteri dia, hebat kita. Tapi sebab tu kalau boleh kan, suami kena mengaji lah. Bila mengaji, kita tahulah cara nak mandi jenazah isteri kita atau suami kita. Kemudian disambung lagi.